Kemudiannya abad berikut-berikutnya, sama ada zaman Sultan Muzaffar Shah, zaman Sultan Mansur Shah, sehingga ke zaman Sultan Mahmud Shah, apabila ada masalah agama yang tak dapat diselesaikan di Melaka, ulama-ulama Melaka akan merujuk ke ulama Pasai. Saya nak sebut bagaimana alam Melayu ni tersebarnya ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah dengan mazhab fiqh Asy-Syafi'iyah. Pertamanya yang banyaknya pedagang Yaman. Bukti paling jelas apa? Yang masukkan Islam Sultan Kedah yang pertama. Nama dia sebelum Islam Faraong Mahawangsa ataupun Maharaja Derbar Raja. Bila masuk Islam, nama dia Sultan Muzaffar Shah. Dia diislamkan oleh seorang pendakwah Islam daripada Yaman, Syekh Abdullah Al-Qaumiri Al-Yamani. Kemudian zaman-zaman berikutnya juga banyak ahli sunnah wal jamaah mazhab Syafi'i daripada Hijaz juga, kemudian daripada Parsi. Parsi ini sekarang ini Iran lah. Dia bukan mazhab Syiah, walaupun ada Syiah tapi sikit. Parsi ini dulu adalah pusat ulama-ulama Asy'ariyah mazhab Syafi'i, dan juga pendakwah-pendakwah daripada Parsi ni, ulama-ulama dari Parsi ni pada abad ke-14 banyak bertapak di alam Melayu. Sebab itulah kalau kita baca pencatatan Ibnu Battutah, ini antara sumber prima. Ibnu Battutah jelas sebut bahawa kerajaan Samudra Pasai ini adalah kerajaan yang kuat berpegang kepada Asy'ariyah, mazhab ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah, dan kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i. Sebab apa? Ulama-ulama dia yang jadi penasihat sultan adalah ulama daripada Parsi, dan menunjukkan bahawa peranan Parsi sebagai pusat mazhab akidah Asy'ariyah dan mazhab Syafi'i ini pada abad ke-14 juga terpercik ke alam Melayu. Sehingga kan Samudra Pasai ni antara kerajaan awal selain daripada Kedah Tua, kerajaan yang terawal, kerajaan Islam terawal di alam Melayu ni adalah kerajaan Samudra Pasai. Sejak dari Samudra Pasai lagi Ibnu Battutah dah tulis bahawa kerajaan ni sangat kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i. Sehingga kan sultan ni dia sangat minat dengan ilmu. Sultan Malik Az-Zahir As-Sani. Dekat sini jelas bahawa Samudra Pasai itu adalah sebuah kerajaan yang dia seorang sultan yang soleh, kuat berpegang dengan mazhab Syafi'i. Dan Samudra Pasai ini adalah penggerak utama dakwah Islam di alam Melayu. Buktinya apa? Jelas. Yang memperkukuhkan Islam di Melaka adalah Samudra Pasai. Ketika para miswara masuk Islam, dia kahwin, orang yang pertama dia kahwin adalah puteri Sultan Pasai. Kemudiannya abad berikut-berikutnya, sama ada zaman Sultan Muzaffar Shah, zaman Sultan Mansur Shah, sehingga ke zaman Sultan Mahmud Shah, apabila ada masalah agama yang tak dapat diselesaikan di Melaka, ulama-ulama Melaka akan merujuk ke ulama Pasai. Kalau kita kaji sejarah, orang putih Portugis mula-mula datang dulu, dia kata datang nak mencari rempah. Itu dia temberang saja. Kalau dia datang nak cari rempah, kenapakah dia hantar ketua delegasinya dari Portugal, namanya Diego Lopes de Esquerra. Kalau nak cari rempah, hantarlah tukang masak, chef. Tapi Diego Lopes de Esquerra ini padri. Orang putih memang datang nak memperjuangkan agama. Sejarah ada rekod-rekodnya. Raja Philip yang kedua, Raja Spanyol, dia pernah keluarkan dikri, satu pengisytiharan. Mana-mana lelaki Portugis yang berjaya kahwin dengan wanita tempatan, orang Melayu, dan tukarkan agama perempuan itu, dia akan dapat pengecualian cukai. Maka ada direkodkan secara rasmi, Alfonso de Albuquerque uruskan perkahwinan tentera-tentera Portugis dengan orang tempatan, dan rekod rasmi dia tulis ada 200 perkahwinan. Itu yang rekod jumpa. Rekod tak jumpa, kita tak boleh memadamkan sejarah bahawa Portugis, Belanda, Inggeris datang kerana nak agama. Itu sejarah. Tapi kenapa mereka gagal? Sebab orang tua-tua kita pertahankan, perjuangkan. Kita kena terima kasih ke orang tua-tua kita dahulu. Kenapa mereka ni berjuang berhabis-habisan? Nak pastikan orang putih, jangan kau nak tukar agama cucu cicit aku. Itu aja.
Apa rasional mereka berjuang? Allah. Sebab itu orang tua-tua wujudkan satu perkataan namanya merdeka. Merdeka ini simbolik daripada huruf mim, ra, dal, ya, kaf, alif. Merdeka. Mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Itulah merdeka. Maka sewajarnya sebab kita sebagai generasi selepas merdeka, hayatilah semangat pengorbanan ini. Habis nak korban apa lagi Ustaz? Semua dah okey, saya kerja pun dah pencen, anak pun dah kerja, masuk universiti, nak berjuang apa? Marilah kita pertahankan kemerdekaan ini, khususnya mempertahankan kesucian akidah ahli sunnah wal jamaah.